Assalamualaikum. Kami akan membentangkan 3 topik utama iaitu Basic Calculus, Application of Differentiation dan Application of Integration. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Taufik Hidayah bin Sidi Ahmad, Muhammad Aiman bin Abdul Rahman dan Muhammad Hafizuddin bin Hambali. Pembentang pertama ialah saya, Muhammad Taufik Hidayah bin Sidi Ahmad, 277957. Topik yang pertama ialah Basic Calculus. Dalam Basic Calculus terbagi kepada 5 subtopik iaitu Functions, Linear Function, Quadratic Function, Exponential Function, Logarithmic Functions. Saya akan menerangkan 2 subtopik utama iaitu Quadratic Function, Logarithmic Function. Bentuk asas Quadratic Function ialah f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Berikut merupakan contoh graf Quadratic Function. Selain daripada bentuk ini, contohnya gx sama dengan 1 per x kuasa 2 merupakan bukan bentuk asas Quadratic Function. Antara contoh graf A lebih besar daripada kosong ialah seperti ini. Ia dipanggil graf minimum. Manakala graf A lebih kecil daripada kosong ialah ini. Ia dipanggil graf maksimum. Di mana di titik merah terletak titik vertex. Dalam subtopik ini, poin yang perlu dicari ialah vertex, y-intercept dan x-intercept. Formula bagi vertex ialah seperti tertera. Okey, sebagai contoh, find the vertex for each quadratic function below. Determine whether they are minimum or maximum values. Skip the parabola. Tertera merupakan contoh soalan. X sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 4. Okay, step pertama kenal pasti yang mana satu A, yang mana satu B, yang mana satu C. Seterusnya, step kedua iaitu menggunakan formula vertex. Masukkan nilai bagi B dan A. So, dapat jawapan negatif 2. Negatif 2 itu sebagai X vertex. Seterusnya, masukkan negatif 2 itu tadi ke dalam persamaan. Dan hasilnya ialah kosong. Maka, jawapan akhir bagi vertex ialah X negatif 2, Y kosong. Step ketiga. Step ketiga ialah mencari Y-intercept. Untuk mencari Y-intercept, X mestilah kosong. So, tukarkan nilai X kepada kosong. Maka, Y ialah 4. Step keempat ialah untuk mencari X-intercept. So, kita gantikan Y kepada kosong. Hasilnya ialah negatif 2. Dan akhir sekali step kelima iaitu melakar graf. Titik merah ialah titik X-intercept dan titik vertex. Manakala titik biru ialah Y-intercept. Subtopik yang seterusnya ialah logarithmic functions. First, kita kena tahu bentuk logarithmic. Contohnya seperti tertera, di mana base ialah 2, manakala logarit ialah 8. Berikut merupakan role of logarithmic. Bermaksud, ini merupakan formula untuk menjawab soalan logarithmic. Berikut merupakan contoh soalan bagi logaritma, iaitu log 2 3x tambah log 2 8 persamaan 4. Mengikut rule, jika base adalah sama, maka logaritmanya boleh didarabkan, iaitu 3x darab dengan 8. Manakala 4 akan dijadikan log 2, 2. Seterusnya, 4 akan dinaikkan menjadi kuasa dan selesaikannya, jadi 16. Jika log base adalah sama, ia boleh dipotong dan jadilah 24x sama dengan 16. Selesaikannya, ia akan keluar X sama dengan 2 per 3. Nama Muhammad Aiman bin Abdul Rahman, nombor metrik 280617. Ini saya akan menerangkan tentang differential
untuk mencari minimum atau maximum value dan critical point. Untuk minimum dan maximum value, kita haruslah mencari maximum atau minimum value dia. Bagaimana kita nak tahu antara dia maximum atau minimum value? Kalau maximum value, dy dx kurang daripada kosong, maksudnya akan negatif lah. Kalau minimum value, dy dx dia lebih daripada kosong, maksudnya dia positif. Okey, kita tengok kat slide. Find the maximum and minimum value of the function. Jadi, function dia adalah x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 12. Kita cari dulu f reverse x bagi function tadi. F reverse x dia adalah 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Macam mana saya dapat? X 3 tu, 3 tu darab dengan depan tolak dengan 1. Okey. Lepas tu kita anggarkan F reverse x sama dengan kosong. Jadi kita ambil balik 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 sama dengan kosong. Lepas tu saya bahagi dengan 3 sebab nak kecilkan nombor. Dia akan jadi x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi kita kira kita akan dapat dua jawapan, iaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Jadi kita cari f dua kali reverse untuk x dia, iaitu untuk 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Dia akan dapat 6x tolak 6. Jadi kita masukkan balik value tadi, iaitu negatif 1 ke dalam function ni. Jadi ia akan jadi 6 dalam kurungan negatif 1 tolak 6. Jadi negatif 6 tolak 6 ada sama dengan negatif 12. Jadi F2 reverse bagi negatif 1 adalah negatif 12. Lebih kurang daripada kosong, iaitu maksimum value dia lah. Jadi untuk mencari maksimum jika x adalah negatif 1 adalah kita ambil balik function yang di atas tadi. Lepas tu kita letakkan f dalam kurungan negatif 1. Jadi kita tukarkan negatif 1 kuasa 3 tolak 3 negatif 1 kuasa 2 tolak 9 darab 1 tambah 12. Jadi lepas ditambah ditolak, dia akan jadi 17. Jadi untuk value kedua pula, kita akan gunakan value nombor 3 sebab tadi negatif 1 dengan 3 kan. Jadi masukkan ke dalam f dua kali reverse tu dan 3. Jadi 6 darab dengan 3 tolak dengan 6. Jadi f dua kali reverse 3 adalah sama dengan 12 lebih besar daripada kosong, iaitu minimum value lah. Untuk cari minimum bagi x kuasa 3 pula, kita masukkan ke function yang pertama tadi, x3 tolak 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 12. Jadi f3 dia akan jadi 3 kuasa 3 dalam kurungan 3 kuasa 2 tolak 9 darab 3 tambah 12. Lepas ditambah ditolak, dia akan jadi negatif 15 lah. Jadi maximum value untuk function tadi adalah 17 dan minimum value dia adalah negatif 15. Untuk mencari critical point pula, diberikan function dia adalah x kuasa 3 tolak 27x tambah 3. Jadi f reverse x dia adalah 3x kuasa 2 tolak 27 sama dengan kosong. Jadi lepas dipindahkan 3x kuasa 2 sama dengan 27, pindahkan 3, dia akan jadi x kuasa 2 sama dengan 9, dan pindahkan kuasa 2, dia akan jadi x sama dengan tambah tolak 3. Jadi kita masukkan x ke dalam function fx tadi, itu antara x3 dan x negatif 3 lah. Fx sama dengan 3 kuasa 3 tolak 27 dalam kurungan 3 tambah 3. Jawapan dia adalah negatif 51. Untuk x negatif 3 pula, negatif 3 kuasa 3 tolak 27 dalam kurungan 3 negatif 3 tambah 3, dia akan jadi 57. Jadi critical point dia adalah 3, 51 dan negatif 3, 57. Hello, Assalamualaikum. My name is Muhammad Hafizuddin bin Hanbali. My matric number is 278569. Okay, hari ni saya nak explain tentang area between two curve dengan area under the curve. First, we can find the area between two curve by subtracting the area corresponding the lower curve from the area of the upper curve as follow.
Okay, area between two curve. As exists, A equal to integrate limit BA fs minus gs dx. Untuk graf Y, A equal integrate BA fy minus dy dy. Untuk integrate dua curve, if f and h are function of s such that fs lebih besar daripada hs for all s in the interval s1, s2. S1, S2 ni bermaksud limit the area shown below. Okay, second, untuk graf Y, if Z and S are function of Y such that ZY lebih besar daripada SY for all Y in the interval Y1, Y2, the area shown below in blue is given by area integrate Y2, Y1, ZY minus SY. Okay, notes. First, in almost all of this problem, a graph is pretty much required. Often, the bounding region which will give the limits of integration is difficult to determine without a graph. Bermaksud, kita perlu buat graph untuk tentukan limit. Also, it can often be difficult to determine which of the function is the upper function and which is the lower function without a graph. Okay, bermaksud tanpa graph, kita tak dapat nak tentukan upper function ataupun lower function. Finally, the area between two curves will always be positive. If we get a negative number or zero, we can be sure that we have made a mistake somewhere and we'll need to go back and find it. Okay, untuk example 1, find the area of the region enclosed between the two curves defined by the equation y equal s kuasa 2 tolak 2s tambah 2 and y equal s kuasa 2 tambah 6. Okay, first, kita lukis dulu graf. Lengkungan untuk y s square minus 2s tambah 2, lengkungan dia berbentuk senyum. Bermaksud s kuasa 2 ni positif, kita lukis graf berbentuk senyum. Untuk y equal to minus x square tambah 6, graf dia berbentuk lengkungan masam ataupun berbentuk M. Sebab negatif di hadapan s kuasa 2. Okay, solution for example 1. The region whose area is in question is limited above by the curve y equal to minus x square plus c and below by the curve y equal to x square minus 2s plus 2. Y equal to x square minus 2s plus 2 equal to minus x to x square plus c. So we will rewrite in standard form. So we get 2x square minus 2x minus 4 equal to 0. So we factor left side. S plus 1, S minus 2 equal to 0. So S equal to minus 1 and S equal to 2. So we take the formula A equal to integrate limits upper function minus lower function. So let fx equal to minus x square plus c and hs equal to x square minus 2x plus 2 and apply the formula. A equal to integrate 2 minus 1, maksud 2 tu limit untuk x dan minus 1 tu limit untuk x juga yang kita factor di atas tadi. So fx minus hx dx. Okay, seterusnya kita buat minus x square plus c tolak x square minus 2s plus 2. Seterusnya kita tolak dan tambah, kita akan dapat minus 2x square tambah 2s tambah 4. Okay, lepas tu baru kita integrate minus 2x square tambah 2s tambah 4 ni, kita akan dapat minus 2 over 3 s cube plus 2x square over 2 plus 4x square. Limit 2 dengan negatif 1. Okay, lepas tu masukkan limit tu ke dalam x. First, we need to write minus 2 over 3 dalam kurungan 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tolak, kita masukkan limit negatif 1 ke dalam x. Minus 2 over 3 negatif 1 kuasa 3 plus negatif 2 kuasa 2 tambah 4 negatif 1 kuasa 2 equal to 44 over 3 minus 17 over 3. So kita akan dapat 9. So the area of region between two curves is equal to 9 square units. Okay, yang seterusnya, area under the curve. If fs is a continuous and non-negative function of s on the closed interval ab, then the area of the region bounded by the graph of f, the s-axis and the vertical line s equal to a and s equal to b is given by, okay, ni adalah graf dia, lengkungan dia dan limit dia ditulis di bawah a dengan b.
So kita boleh cari area under the graph. Area under a curve given function region bounded by the horizontal lines and the y-axis. Sama juga kita boleh cari graph untuk y-axis. The problem is easier to rewrite the function in terms of y and calculate the area using horizontal elements. In this case, the formula for the area would be area integrate d limits d c dy dy. Then follow the step below when calculating the area under the curve. First, we must sketch the area, determine the boundaries a and b or c and d, set up the definite integral, then integrate. Example 1. Find the area in the first quadrant bounded by fx, 4x minus x square, and the x-axis. To find the boundaries, determine the x-intercepts. So, kita kena cari dia punya pintasan x. Fx equal to 4x minus x square. Fx equal to 0. Fx minus 4x minus x square equal to 0. So, we get x equal to 0 or 4x minus 0 and x equal to 4. So, we integrate limit 4, 0, which means a and b, 4x minus x square dx. So, kita integrate, kita dapat 4 darab 1/2 x square tolak 1/3 x cube. Limit 4 dengan kosong. So, kita masukkan 4 ke dalam x dan kosong ke dalam x. 2, 4 square tolak 1/3 4 cube. Tolak 2, kosong square tolak 1/3 kosong cube. So, kita akan dapat 3/2/3 square units. Therefore, the area in the first quadrant under the curve of fx equal to 4x minus x square is equal to 32/3 square units. Thank you.